dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Hi guys, welcome back to Malay 101 Part 11. I was requested to say this phrase quite a bit and I'm not quite sure what it means, but I'll give it a try. Abang asyik jatuh bo. Abang asyik jatuh bo. Aktiviti PKP total lockdown. Makan. Minum. Tidur. Lepas berak lapak, makanlah balik. Dah habis makan, dahaga, minum pula. Dah habis tu tidur lagi. Lepas tu sakit perut, berak pula. Lepas tu mangkit lapak, makan lagi. Lepas tu dahaga, minum lagi. Lepas tu mengantuk dah, tidur. Lepas mangkit sakit perut, berak. Itu dia aktiviti. Bangun, makan, tidur balik. Bangun, makan, tidur. Itulah aktiviti sepanjang PKP ni kan. Apa-apa pun, Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar diucapkan kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Dah 8 Jun. Diam tak diam kita dah pun masuk bulan Jun. Alhamdulillah. Tapi kita masih lagi meniti hari-hari yang orang kata patut bersyukurilah. Apa yang kita ada sekarang ni. Itu dia 28 Syawal untuk anda yang baru nak puasa nak minta maaf ya, sebab dah habis pun tempohnya. Yeah. Yang penting ada kat zaman untuk perbaiki diri kerana kita telah pun melepasi satu tempoh yang getir ini. Betul. Maksud saya bukanlah kita masih lagi dah tak ada PKP, tetapi masih lagi berjuang, masih lagi perlu kita tingkatkan SOP, berpahaman tentang ilmu sebab kita dapatkan hari ini semuanya boleh berubah. Betul. Maksud saya dari segi mungkin ada perkabaran tentang mutasi baru, penemuan varian baru ataupun kita apa. Kena sentiasa jaga-jaga. Ya, dari segi undang-undang apa yang diperlukan untuk memberikan kita kesiapsiagaan dan apa juga situasi yang bakal melanda negara. Betul. Sebab itulah kita kat rumah ni sepanjang PKP ada sahaja cara untuk kita menghiburkan diri. Macam tadilah beberapa rakaman yang sempat kita kompilasikan, ada yang satu keluarga semuanya dah daripada tak pandai berjoget sampai ke pandai berjoget. Itu dia. Kita nak bersama dengan keluarga tersebut yang kita dah sayangkan pada awal-awal tadi. 3 orang yang saya rasa anda pun semua dah pernah saksikan video ini. Ahmad Fitri Nazam, Fitri juga. Itu dia. Ahmad Fitri Nazam, Nur Rosida, ibunya dan juga Nazam Ali, bapanya. Ayo kita bersama dengan mereka, keluarga yang cukup menghiburkan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Okey. Hai. Itu dia. Ya Allah, meriah pertama betul. kali saya tengok kan, saya ingatkan Cik Nazam ni macam saya sekira Tuan Bisarip. Mesti bukan Fitri orang pertama cakap kan? Mula-mula tengok lah kan. Sebab tengok, siapa ni kan, ingat apa. Okey, macam mana, siapa yang mencetuskan keceriaan dalam keluarga? Betul? Saya. Fitri ya? Fitri kami di MHI pun Fitri ni orang dia kelakar. Agaknya nama Fitri ni memang kelakar kot. Fitri, macam mana awak boleh pengaruh ayah dan juga mak untuk lakukan video-video lucu tu? Just spontan. Keluar pada bilik, masa tu macam pacak tripod, nampak mak abah jom join TikTok sekali. Oh, maknanya tak adalah plan. Tak ada praktis apa-apa? Plan dulu. Tak ada praktis? Tak ada, just pacak tripod, terus jom lah kita buat challenge. Macam tu je. Okey. Saya ada tengok challenge yang letak air dalam mulut kan. Maknanya siapa yang ketawa dia akan tersembur dan sebagainya sambil menyanyi. Jadi Puan Rosida, kat dalam video tu saya dapat saksikan Puan Rosida yang paling kelakar sekali. Jadi Sebab masa tu bila memang video tu spontan. dirakam kan, maksudnya okey, ni antara cabarannya. Okey. Siap pakai spek hitam tak tahan tu. Tapi maknya pun rajin melayan Puan Rosida, ada tak komen-komen? Yelah, sebab benda ni dah viral kan. Kira satu Malaysia dah tengok. Mungkin rakan-rakan Puan Rosida sendirilah kan, bila berkongsi tentang video ini, apa reaksi mereka? Ya Allah, Syidah tak sangka. Macam-macam. Apa reaksi kawan-kawan ke, kejiranan ke macam mana? Oh, semua positif lah. Nampak yang mana-mana tu semua positif. Ada tak? Adalah yang yang suka. Puan Rosida dah boleh jadi influencer tau. Mungkin lepas ni orang suruh buat review pinggan mangkuk ke kan? Siapa tahu rezeki. Okey. Mak ada buat
akaun TikTok juga tapi masak-masak. Katanya mak ayah pun dah ada akaun sendiri, akaun TikTok sendiri. Dah ada dah. Dah ada dah. Okey. Siapa admin dia? Siapa admin? Cumanya kalau mak yang komen-komen tu mak lah yang komen. Masing-masing akan balas komen sendiri dah. Ya betul. Tapi latar belakang apa? Mungkin pernah dulu terlibat bidang seni ke? Tenaga pengajar ke apa? Sebab tengok macam enjoy je kan? Maknanya dengan kamera tu dia tak kekok Dulu tau. kerja apa bapaknya? Saya adalah pelajar aswara. Patutlah. Ayahnya dulu? Apa? Ayahnya pesara kerajaan. Bidang apa tu kalau dapat dikongsikan? Bidang PDRM. Ini sisi lain ni, sisi lain tuan ni. Okey. Tapi yang maknya memang tak kerja lah ya? Sebelum ni? Suri rumah? Maknya dulu meniaga. Okey. Bila meniaga lah jumpa orang, kena peramah, betul tak? Memang ramai pemilah, orang kata. Okey. Ramai kawan. Okey, dalam banyak-banyak video rakaman yang dilakukan ni, yang mana yang paling susah dan mencabar sekali? Mungkin untuk puan dengan juga untuk ayahnya. Yang itu Yang sekarang ni? Kenapa dia kata susah? Kenapa dia kata susah daripada video yang lain? Susah ada yang mak dengan abah ni tak ikut rentak. Yelah, mana nak ikut rentak ya? Payah sikit. Okey. Habis apa Fitri buat kalau macam mak ayah tu dia tak on point kan? Bila dia suruh ikut rentak ni, dia tak ikut. Macam mana tu? Ulang baliklah sampai jadi. Ini pun antara pot yang selalu buat video juga kan? Betul-betul. Ini tempat. Okey, nak tanyalah dengan yang ibu ayahnya, apa step yang menjadi favourite anda? Maksudnya step apa yang paling suka sekali? Kan? Buat macam ni ke, apa yang paling diminati? Gerakan mana yang paling suka? Buat sikit lah, buat sikit. Ni kan ada muzik. Macam ni lah. Okey. Puan Rosida yang mana? Mak macam mana pula? Mak, macam tu. Okey. Tak, keluarga ni bagi saya memang sangat menghiburkan lah. Saya tak pasti siapa yang paling kelakar. Tapi bagi saya ketiga-tiganya kelakar. Sepatutnya Fitri ni berapa beradik sebenarnya? Fitri Berapa beradik? Berapa beradik? Ada 5 adik-beradik dan Fitri adalah anak yang bongsu. Patutlah dimanja. Jadi sekarang, disayangi. jadi sekarang kat rumah tinggal bertiga sahajalah. Tinggal bertiga sahaja. Okey, yang terdapat balik rumah tu cemburu tak dapat join? Kalau tidak, mesti lagi meriah kan? Tak tahu ada orang cemburu ke tak. Habis sekarang ni macam mesti ramai yang bagi lagu dan juga minta kalian hasilkan video kan? Cuba buat video ni, cuba buat challenge ni, betul tak? Ada betul, ada banyak yang bagi suggestion lah buat challenge itu, buat challenge ni, itulah. Okey, itulah dia sebab kita melihat PKP ni ramai juga yang terkesan, mungkin ada yang stres. Ni bila buat macam ni kan, macam mana dia memberikan satu vitamin keceriaan dalam keluarga. Maksudnya dalam sehari tu terisilah macam-macam aktiviti ada supaya kita ni kalau misalnya kata ada rasa macam stres, ini antara pengubatnya. Mungkin itu antara faktor motivasi juga untuk orang lain. Silakan. Jadi masa terisilah ya dengan aktiviti yang bermanfaat, eratkan keluarga. Tapi Puan Rosida dengan ayahnya tu tengok balik tak video yang dah dilakukan? Berapa kali tengok secara jujurnya? Banyak kali tengok. Tapi tak tahu. Tak bilang dah, tapi tengok. Bila tengok gelak sendiri. Itulah saya kata tu. Maksudnya ni macam penawar duka lah kan. Betul kan. Mungkin PKP tu tak boleh pergi mana-mana, melancong ke semua. Ada balik tak balik. Ni macam pengisi lah. Kalau macam saya pun, saya kan belajar online kan. Jadi macam ada terganggu sikit, kadang stres ke apa. So bila saya dah stres dalam bilik, bila saya keluar nampak mak dengan ayah saya, dia punya hilang stres tu,
Itu dapat dia. hilang juga lah. Ya. Kalau dapat tanya apa mungkin menu kegemaran yang dimasak oleh Mak, apa yang Fitri suka? Ikan sakap masak 3 rasa. Masak manis. Bukan sembarangan. Lapar terus ni bila cakap pasal makan. Okey, Fitri, terima kasih banyak-banyak Terima kasih Puan banyak. Rosida dan juga Encik Nazam Ali. Awak Aswara bidang apa sebenarnya? Saya Aswara bidang filem dan televisyen. Filem dan Oh, televisyen. okey, Okey, okey. kita harapkan yang terbaik, Fitri. Semoga berjaya, insya-Allah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Itu dia keluarga yang cukup menghiburkan. Keluarga yang adalah sedikit sebanyak kan berkongsi dengan kita macam mana kita nak hilangkan stres dalam Ya. keluarga. Pastinya anda juga ada cara-cara tertentu bagaimana untuk hilangkan daripada rasa boring, rasa stres di rumah itu. Betul, Kongsikan maksudnya, bersama dengan kami, jangan lupa. Kepandaian untuk mengisi waktu dan juga kalau dia kan seorang tak jadi. Betul, Dia kena betul. tiga-tiga, Dia kena tiga-tiga, betul. Okey. Okey, kita nak anda saksikan dahulu persembahan untuk pembukaan pada pagi ini di Malaysia hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Detik berganti tak akan kembali sudah walau darah air mata
Marsha dengan lagu terbarunya Cinta. Itu dia lagu yang baru dipertaruhkan, single yang terbaru, tapi kabarnya dia bukannya berada dalam keadaan sihat sangat tu nak buat video untuk kita. Tapi itulah persembahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi. Itu dia. Special Dan sesuai juga dengan situasi kita sekarang ni, mana kami perhatikan, kalau anda perhatikan program langsung TV3, hampir tidak ada tetamu. Disebabkan kami betul-betul memberikan ruang kepada penjagaan SOP untuk memastikan keselamatan semua pihak. Okey, itulah norma yang baru yang harus kita tempuhi dalam apa juga situasi. Tapi tipulah kalau kita tak rindu kan nak ada tetamu di studio. Okey, terus saja kita bersama dengan Marsha. Okey. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Marsha persembahan. Morning. Alhamdulillah. Okey, ramai peminat yang bertanya macam mana dengan kesihatan Marsha yang terkini. Alhamdulillah, sebenarnya Marsha pun baru follow up dengan my doctor a few days ago. Dia kata Marsha punya lungs dah alhamdulillah okey, dah Alhamdulillah. tak ada alhamdulillah tak ada jangkitan dah. Cuma ialah bila kita dah terkena penyakit ni, dia lungs kita jadi lebih sensitif atau fragile. So banyak benda yang Marsha tak boleh buat, which is also singing lah antaranya. Even kadang-kadang buat kerja rumah pun macam baru jalan tak sampai 5 meter dah semput. Macam itulah ibaratnya. Okey, jadi pada peringkat awal macam mana Marsha menerima keadaan ataupun situasi atau keputusan tu? Pada peringkat awal lah. Okey, mula-mulanya masa Marsha dapat simptom tu, Marsha sakit dada. So I assume that probably this is anxiety. Because dekat rumah Marsha seorang-seorang terkena kan. So Marsha punya kerisauan tentang ahli keluarga Marsha ketika itu. So masa tu Marsha agak down, and then mungkin probably I assume it was anxiety, but after a few days bila Marsha double check what is wrong with me, Marsha dapat tahu yang Marsha positif. So dekat situ lagilah emosi macam haywire sikit dia. Dia mengganggu sampai Marsha kalau boleh tak nak ada kontak dengan siapa-siapa. But I did contact all yang ada direct contact with me lah. Yelah, you know, just to make sure that everyone is well aware and they are doing whatever needed lah. And alhamdulillah masa tu Marsha dekat set and bagi tahu dekat production yang Marsha dapat ni, and semua pergi check swab test and alhamdulillah semua negatif. So none of my direct contact ada yang kuranglah sikit rasa risau dan anxiety tu kan bila dengar orang yang dekat dengan kita tak kena kan. Marsha, okey, kita alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat keadaan Marsha dah bertambah pulih. Cuma sekarang ni lah lagu yang baru, Cinta. Satu lagu yang pastinya kita dengarkan tadi, vokal pagi-pagi bila dengar ni, ya Allah. Okey, nampaknya Marsha selesa dengan lagu yang nada tinggi ya. Sebab saya pun sebelum ni sangat masih lagi teringat lagu Bimbang kan. Jadi ada macam betul. Okey, macam mana Marsha? Tak tahulah, mungkin kebetulan ramai komposer yang macam bagi atau custom lagu untuk Marsha semua yang nada-nada tu. And tapi keunikan tentang lagu Cinta ni, lagu ni dia ada lower tone and higher tone. So it's orang kata quite difficult for me. Macam untuk Marsha rasa lagu ni quite adventurous jugalah. Tapi itulah mungkin Marsha dah umur sikit-sikit, Marsha nak try benda-benda baru. So actually genre ni pun adalah sesuatu baru dari Marsha, which is ambient pop. And Marsha tak pernah try lagi ambient pop. Marsha minta dari Hakim dan juga Stacey custom a song that is this direction, because I really want to explore that genre ni. Itu dia, maksudnya kalau lagu ni ada macam nyanyi di pentas besar tu memang kena buat persediaan ya. Betul? Itu confirm. Lagu ni kalau nyanyi sekarang mungkin dia belum piawaian lagi. Okey. Marsha, kita sebenarnya bukan sahaja nak berbual dengan Marsha, tapi kita nak menguji juga. Menguji kefahaman, kebijaksanaan Marsha dengan perkataan-perkataan yang disediakan oleh Cik Petri Yahya. Sebab hari itu saya berbual dengan kawan-kawan Sabah kan. Jadi saya pun tak faham apa maksudnya. Jadi saya pun tanya dia, tapi saya dah lupa. Tapi nak minta orang Sabah sendiri yang memberi penjelasan lah. Santai-santai kan. Sambil kita menambah ilmu. Sebab kami semua rindu nak pergi. Kita pun semua rindu nak travel pergi Sabah semua kan. Nak dengar dialek mereka kan. Ini salah satu pengubat kerinduan lah. Okey, kita semak apa perkataannya. Perkataan yang pertama. Lugai.
Lugai tu dia macam, kalau tak silap Masya pun kadang-kadang ada yang terlupa juga. Tapi lugai ni dia macam... dia Apa tu? Dia macam pening. Apa perkataan dia macam pening-pening. Macam tu lah. Macam dia tak fokus. Dia tak keruan. Dia macam... Kalau macam orang hayal. utara dia macam melugai macam. Ya. Okey. Okey, tak apa. Okey, kita cuba untuk fahami. Pagi-pagi kita uji Mida. Sungkai. Mungkin ini selalu. berbuka puasa, ingat tak? Memori. Betul, yes. Ini siapa orang Sabah ni? Okey. Rasanya Fitri ni orang Sabah sebenarnya. Kan, dia ni memang apa-apa bahasa pun dia bagi. Okey, tak apa, kita tengok ayat. Okey, Masya, yang ketiga. Temahak. Yang ni tak tahu. Macam mana sebut dia? Temahak. Tamahak. Kalau tak tahulah kalau ni bahasa yang Masya rasa, ni bahasa dusun. Dia macam bukan dia apa perkataan atas lain daripada kedekut, kata lawan dia. Kedekut bukan kedekut. Kata lawan dia. Pemurah. Bukan. Jimat. Kedekut. Sorry, Tamahak is kedekut lah. Astagfirullahaladzim. Ini menguji pagi-pagi. Itulah, tak apa, sabar, kita santai je sebab kita nak ulang kaji sama-sama. Comel betul lah Masya ni. Okey, tak apa Masya. Boleh kami tambah lagi, Kak? Kita bagi satu lagi, babat. Babat ni lah lemak kan? Yang ni kot. Sebab kadang-kadang Sabah ni ada banyak suku kaum. Betul, dia ada dusun. Okey, baik. Kan, berbeza. Babat apa? Cik Ahmad Fitri? Dia macam tembam sikit lah kan? Babat lemak lah kan kalau kita kan. Babat-babat yang daging tu. Buyuk. Tipu. Contoh ayat macam mana, Masya? Ayat. Kau buyuk aku. Macam ni. Kau ni buyuk sel. Buyuk sel. Kau tipu saya tu ya. Okey, baik. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Ampus, semput. Yes. Lagu ni tinggi ampus aku, begitu kan? Boleh? Ya, betul. Wah, hebatlah Fitri. Okey. Fitri, ada lagi ke? Ada lagi ke? Ada satu lagi katanya. Satu lagi Masya, satu lagi. Minta maaf Masya, kita uji pagi-pagi ni. Boleh. Bubut. Kejar. Kejar. Macam kita main bola kan? Bubut bola. Jadi maksudnya... Kejar bola. Bubut bola tu. Okey. Yes. Wah. Masya boleh ada satu lagi. Satu lagi. Masya tambah ya. Apa dia? Tadi kan. Kalau dekat Sarawak pun pakai benda yang sama juga. Limpas. Lalu Ada dia. Ada lah. Limpas. Saya limpas dulu. Maknanya tumpang lalu. Okey, yang limpas ni saya selalu dengar lah kawan-kawan saya cakap. Limpas dulu. Tapi kata pertama yang saya jatuh cinta, bubut lah. Sebab tengok dulu zaman sekolah, kawan-kawan dia main bola keranjang kan. Lawa-lawa. Jadi yang penyokong Sabah ni, bubut bola. Jadi macam dia suruh kejar-kejar kan. Okey. Seronok, menarik. Okey, kita juga nak kongsikan video Pesta Kaamatan Masya. Ya Allah, rindu kan. Saya nampak juga Masya ada buat posting tentang Pesta Kaamatan juga. Betul. Tapi sebelum tu, ayo kita saksikan ini dia. Dulu Marsha pernah jadi ratu ke? Tak pernah. Tak pernah? Tak cukup piawaian. Finalis ke tak pernah? Finalis ke? Tak pernah masuk pun. Tapi apa okey. Apa kenangan Masya yang paling indah sekali bila menyambut Pesta Kaamatan? Kalau boleh diingatkan semula di Sabah. Okey, kalau Masya kan selalu setiap kali bulan Kaamatan, hujung bulan Mei tu semua akan berkumpul dekat Dewan KDCA dekat Penampang. Okey. Inilah dewan ni. Okey. So tapi itulah yang tak sangka tu bila Masya bekerja sebagai penggiat seni ni, for the first time Masya berada atas pentas tu. Selalu kita dekat bawah tengok. Maknanya untuk pertama kali buat performance. Yes. Wow, itu tahun bila Masya? Masa tu. Ingat lagi tak? 2015 kot tak silap saya. Kan, pasti. 2005. Masa tu masih kategori Sumandak kan? Yeah. Okey, saya tengok dekat Instagram Daphne, Marsha ada hantar satu makanan tahu, macam apa ya? Dia macam kulit pisang ke apa ke? Boso. Okey. Dia boso ni sebenarnya kalau kata lain dekat Semenanjung macam pekasam. Pekasam dijerukkan dengan menggunakan satu
kacang bernama pangi. Okey. Benda tu. Nama Isi dia apa? Isi dalam kalau dia? depends, macam setiap daerah dia ada dia punya specialty. Okey. Macam dekat kampung Masya, kita orang I'm more vegetarian kalau boso, so kita pakai batang pisang. Yang lembut-lembut dalam tu. So kita jeruk batang pisang tu, lepas tu letak nasi. Makan dan dengan nasi kacang juga. Tu. Tapi dalam boso tu memang ada nasi sikit-sikit. Okey. Baik. Kita boleh cuba nanti. Boleh Mana cuba. tahu Ya, kan ada orang Masya nak Sabah. bagi tim MSI. Okey Masya, kata-kata terakhir InsyaAllah. bagi peminat-peminat Masya yang sentiasa menyokong dan pastinya untuk mendengarkan cinta yang terbaru ni. Silakan Masya. Okay, first of all, thank you so much kepada semua yang support Masya, yang doakan Masya sepanjang kerjaya Masya dan juga sepanjang Masya tak berapa sihat ni. Alhamdulillah, thank you so much. Dan Masya juga nak hadiahkan lagu cinta ni kepada anda semua sebab lagu ni sebenarnya bukan lagu-lagu cinta yang biasa. This is kesedaran tentang kehidupan kita dan kita dekatkan diri kepada Allah. Jadi ini adalah hadiah Masya. Jadi anda jangan lupa untuk dengarkan lagu ni di semua digital platform favourite anda. Okey, terima kasih Marsha atas Thank you. ruang waktu keceriaan untuk kami pagi ni. Betul. Minta maaf tadi menguji perkataan yang macam-macam. Okey sejabar. Okey. Okey, sejabar. Saya mau request satu, bolehkah sebut tiada dalam lorak Sabah? Tiada. Okey. Kalau tiada, orang Sabah sebut apa? Tidak. Tidak. Okey. I don't want. Okey. Kadang-kadang kita pun confused Apa yang sebenarnya Fetri cuba untuk sampaikan. Okey. Masya, terima kasih. Thank Assalamualaikum. you so much, Jaga diri. Masya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you so much for having Kalau me. Sabah, tiada. Kalau Sarawak, si ada. Kalau Kedah kan, tak dia ada. berbeza. Tak ada. Sebab dulu saya pertama kali dengar orang Sabah cakap, kita ada duit tak lebih? Katanya, tidak. Dia suka tengok cara dia sebut. Betul, lorat dia sebenarnya yang menarik perhatian okey. kita. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni kita akan berkongsikan macam-macam antaranya tentang ibu hamil dan juga ibu menyusu dan juga vaksinasi dan juga kehilangan seorang barisan hadapan yang kehilangan anaknya dalam kandungan. Kita nak dapatkan apa yang ingin disampaikan oleh suami dan rakannya. Okey, segaranya seketika nanti Malaysia hari ini. Kupasan menarik menanti anda minggu ini. Penugasan Barisan Hadapan dan sukarelawan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC MITC Melaka. Ingin mendema darah dalam situasi pandemik COVID-19? Mari ketahui prosedurnya. Program ingatan ukhuwah dari Bumi Amerika buat rakyat Malaysia. MHI setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hanya di TV3. Ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kembali kita bertemu di MSI dan kalau ikutkan agak berat untuk kami menceritakan episod kehilangan insan tersayang ni. Tapi demi ibrah untuk bersama, Betul. demi kita memberikan perkongsian ataupun luahan daripada mereka yang terlibat ini. Dan saya itulah terpegun pada satu baris ni. Aisyah pergi beberapa hari sebelum ulang tahun perkahwinan kami. Itu yang diluahkan banyak, kita terbaca di paparan akhbar dan sebagainya. Betul. Jadi insan yang tinggal adalah mereka yang amat kuat, yang redha dengan pemberian. 5 Jun merupakan tarikh perkahwinan ataupun pernikahan dan sepatutnya mereka bersama-sama untuk menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Tetapi Allah lebih menyayangi arwah Siti Aisyah. Kita bersama dengan suaminya, Lieutenant Muhammad Iqmal Muhammad Syukri dan juga Puan Nur Safurah Zazali merupakan rakan baik arwah Siti Aisyah. Kini bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih bersama dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Encik Iqmal. Iqmal, kami ucapkan takziah atas pemergian isteri tercinta. Okey, saya mendapat maklum bahawa sempat ataupun bercakap ataupun berinteraksi dengan isteri sebelum dia ditidurkan pada waktu itu.
Ya betul. Dia lebih kurang pukul 12, 2 minit tengah malam, arwah ada call sebelum dia kata dia kena intubasi. Doakan saya tenang. Saya minta maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Arwah kata enggak ada makan minum. Itulah yang terakhir saya berbual dengan arwah. Sebab ini satu pemergian yang pastinya amat berat sekali untuk kita terima kan. Kandungan anak pertama yang baru saja kandungan anak pertama yang belum lagi lahir. Pada ketika itu bagaimana penerimaan Encik Muhammad Iqmal sendiri dengan keadaan selepas perkabaran tentang Aisyah arwahnya Aisyah tidak dapat lagi meneruskan kehidupan? Saya rasa mula memang sedih lah sebab arwah isteri saya dah tak ada. Saya tanya macam mana dengan keadaan anak saya. Doktor bagi tahu arwah juga tak dapat diselamatkan, telah dikeluarkan tapi tak dapat diselamatkan juga. Arwah pergi bersama-sama dengan arwah isteri saya. Jadi macam mana ketabahan Iqmal ketika diberitahu maklumat? Sebab bila daripada pihak hospital ni mereka akan sebaik mungkin memberitahu dengan cara yang paling mendamaikan. Apakah waktu itu Iqmal menerima dengan redha sepenuhnya ataupun masa itu sukar untuk mempercayai apa yang diberitahu oleh pihak hospital? Pada kali pertama memang sukarlah untuk percaya, tapi lepas tu saya mulai redha sebab ini adalah takdir Allah. Saya hanya hamba Allah, kita menerima segala ujian Allah. Dan saya redha hari ini kedua-dua insan saya sayang dah tak ada, pergi meninggalkan saya, pergi menghadap ilahi, tapi saya terima ujian Allah. Alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan untuk terus bertahan sampai ke hari ini dan insya-Allah akan datang. Begitu kuat sekali ya Encik Muhammad Iqmal. Pastinya dengan dengarkan getaran suara itu kita dah tahu bagaimana ketabahan yang dilalui sepanjang perkara ini berlaku. Kita juga bersama dengan rakan baik arwah Siti Aisyah iaitu Puan Nur Safura. Puan Nur Safura mungkin boleh kongsikan sepanjang mengenali arwahnya Siti Aisyah ini, bagaimana kepribadian arwahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Sepanjang saya kenal Siti Aisyah ni, dia memang seorang yang sangat baik hati, seorang yang periang dan sangat ringan tulang nak tolong kawan-kawan dia. Kehilangan dia memang amat terasa lah bagi kami yang satu keluarga, dah macam satu keluarga bekerja sekali. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu macam mana perasaan kami bila kehilangan kawan yang kami sayang sangat-sangat. Bila kali terakhir Safura dapat berhubung dan bercakap dengan arwah? Sebelum arwah dimasukkan tiup pernafasan, saya sempatlah WhatsApp dengan dia sekejap. Apa pesanan terakhir? Dia bagi tahu dengan saya, Allahu Akbar. Dia tak sempat nak bagi pesanan terakhir dekat saya. Saya dapat tahu dia dah lemah, dia dah pakai oksigen yang sangat, dia dah nampak lemah. Saya nampak dia ada hantar gambar, satu gambar. Memang gambar tu gambar terakhir yang saya dan rakan-rakan dapat tengok dia. Dia cuma bagi tahu kat saya akan dimasukkan tiup. Saya memang tak sangka begitu cepat dapat tahu dan begitu cepat dia meninggalkan kami. Allahu Akbar. Dan ada tak diceritakan tentang ketidaksabaran untuk sebelum inilah untuk menanti kelahiran Muhammad Adam Muslim, anak yang tak sempat? Dia ada cerita dengan kawan-kawan, dia memang tak sabar nak jumpa anak dia. Dia memang tak sabar, pertama kali dia pregnant, dia memang tak sabarlah nak cerita kat kami semua ni. Tapi kami tak sempat nak tengok Siti Aisyah melahirkan anak dia. Sebab kami ada janji nanti kalau dia pantang dia akan balik ke sini. InsyaAllah kalau dia dapat balik untuk kami jumpa semula. Sebab dah lama kami tak jumpa semenjak dia pindah ke Labuan, duduk dengan suami dia. Jadi daripada masa tempat yang sebelum ini sehingga dapat dipindahkan ke Labuan itu baru-baru ini ke Encik Muhammad Iqmal? Ya betul, arwah baru berpindah ke Labuan dalam
3 bulan dan dia lama di Seremban, 3 tahun lebih dia di Seremban. Jadi sebelum ni jarak jauh lah, barulah dapat transfer ke Labuan kan? Hampir setahun kami PJJ dan sekarang baru bulan 2 hari tu dapat posting ke Labuan, baru 3 bulan dia di sini. Iqmal, macam mana melihat dedikasi dan komitmen arwah dalam tugasan? Arwah memang seorang yang baik hatilah, memang selalu bantu, sampaikan pesakit pun suka dengan arwah. Bila Aisyah beri layanan rawatan yang baiklah. Sampai ada pesakit, ahli keluarga pesakit bertanyakan, Siti Aisyah ada kerja ke hari ini? Sebab dia suka layanan Siti Aisyah. Dia tanya kepada kawan-kawan kami, tapi tak sangka makcik yang tanya Aisyah tu suami dia pun baru meninggal juga. Allah Akbar. Sebabkan COVID juga. Encik Iqmal, bila melihat kepada arwahnya bekerja dan sebagainya, ada tak dia mengadu balik rumah mungkin keadaan yang sangat overrated kan, mencabar dan sebagainya ni, situasi sekarang ini, apa antara yang diadu ataupun diluahkan kepada Encik Iqmal? Dia ada mengatakan bahawa sekarang ni dah terlampau, space pun dah makin tinggi. So semasa di Seremban pun memang mencabarlah. Dia bersama Sapura, bekerja bersama-sama. Asam garam tu memang dia kata, tapi macam ni tu dah asam garam pekerjaan dia. Dia tabah. Dia sentiasa positif dalam kerja dia. Walaupun cara pun dia sentiasa positif. Masya-Allah. Jadi kita harapkan, kami tak ada apa yang dapat mampu berikan melainkan doa yang terbaik untuk kalian semua. Dan ternyata Siti Aisyah seorang yang amat disegani, dihormati. Betul. Moga menjadi saham akhirat dan jariah untuknya. Dan semoga kalian jumpa di syurga Allah, insya-Allah. Anak yang dalam kandungan itu juga kita harapkan yang terbaik, kembali bersatu di syurga, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Lieutenant Muhammad Iqmal Muhammad Syukri dan juga Puan Nur Safurah Zazali bersama dengan kita pada hari ini, berkongsi supaya menjadi ibrah kepada kita semua tentang bagaimana penerimaan pemergian orang yang disayangi. Selain daripada itu, COVID-19 ini bukan sahaja meragut nyawa, tetapi ianya akan memberi impak yang cukup besar sekali dalam kehidupan kita yang masih hidup lagi. Baik, dan kalau kita imbas untuk semalam ada berlaku penurunan kes. Betul. Namun kita harap terus menjaga SOP dan juga langkah keselamatan, disebabkan mungkin juga kerana dikatakan jumlah saringan yang makin berkurangan. Jadi kes pun dilaporkan saat ini. Namun teruskan waspada anda dengan 5,271 kes. Tapi kes sembuh baru 7,548 kes. Alhamdulillah, ini satu kes yang satu catatan yang sangat tinggi berbanding dengan kes baru yang dicatatkan. Tetapi jangan terlalu senang lenang sangat dengan keadaan ini kerana jumlah kes aktif 84,269. Maknanya kadar kebolehjangkitan masih lagi tinggi. Kes kematian baru 82 masih lagi tinggi. Dan saya prihatin sebab di Kemaskini di Mas Sejahtera, mungkin kawasan ataupun lokaliti yang ada kes-kes yang berbahaya. Selain juga ada kena cakna dengan kumpulan kejiranan di WhatsApp ke, kerana mereka akan memaklumkan penutupan premis perniagaan yang mungkin terjejas akibat COVID-19. Serta ada kes kita maklum bahawa premis akan menutup, akan melakukan proses sanitasi. Dan kita kena cakna maklum. Itu sangat penting. Dan yang paling penting, jangan terpengaruh dengan pelbagai dakwah dan konspirasi. Sebagai contohnya, jangan daftar My Sejahtera. Sebab kalau anda tak daftar, tak ada sebarang rekod, sukar untuk kami ataupun pihak keselamatan ataupun perubatan untuk membuat pengesanan. Saringan. Siapa kontak rapat dan di mana berada. Dan ini amat penting, kita kena beri kerjasama yang sebaik mungkin untuk kerajaan dalam untuk usaha memutuskan rangkaian COVID-19. Sebelum kita mendapat vaksin, sebelum kita dapat mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok tu. Kejap lagi kita nak cerita tentang vaksin. Bagaimana dengan keadaan, sebab baru-baru ini macam-macam kes kan melibatkan ibu mengandung, anak dalam kandungan dan juga ibu yang menyusu. Bagaimana dengan proses vaksinasi yang akan diambil oleh mereka? Golongan ini segalanya seketika nanti kita akan bincangkan dalam Malaysia hari ini.
Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana anda memilih kami pada jam 8 pagi tadi sehinggalah sekarang ini. Bagi mereka yang baru saja menyaksikan kami, sebenarnya kita nak cerita, nak kongsikan bersama dengan anda semua. Sebab baru-baru ini terjadi kes yang ibu menyusu dan juga ibu mengandung agak confused, keliru dengan keadaan sama ada dia boleh ambil vaksin ataupun katanya ada vaksin tertentu sahaja dan jangka waktu yang tertentu sahaja dibenarkan untuk ambil. Ini dia antara kerisauan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat tampilkan dalam Malaysia hari ini. Hai, nak tanya kalau ibu mengandung dan ibu menyusu boleh ambil ke vaksin ni? Itu dia antara soalan dia. Ini mungkin ciapan di Twitter. Maaf, Min nak tanya, ibu menyusu boleh ke ambil AstraZeneca atau Pfizer sahaja yang sesuai? Itu dia. Dan bukan ke kalau ibu hamil dan menyusu tak boleh vaksin? Itu dia soalan-soalan yang bermain di fikiran ibu-ibu yang menyusu sama ada ibu mengandung. Pastinya ini merupakan kegusaran yang amat tinggi sekali sebab kita tengok sekarang ni beberapa kejadian yang melibatkan positifnya ibu tu dan anak dalam kandungan tersebut. Itu yang amat merisaukan sekali. Jadi bagaimana pihak KKM dan pihak-pihak yang lain mengambil tindakan terhadap keadaan ini? Kita akan bersama dengan 3 orang tetamu istimewa kita secara virtual ataupun secara maya. Dr. Kalairasu M. Pierizami, pengarah Institut Penyelidikan Klinikal Institut Kesihatan Negara, dan juga Dr. Muniswaran, anak lelaki Ganeshan, pakar Maternal Fetal Medicine Hospital Kuala Lumpur, dan juga kita ada Nurul Ashikin Amran, seorang penerima vaksin ataupun ibu menyusu yang telah pun mengambil dos pertama AstraZeneca. Assalamualaikum dan hai kesemuanya. Hai. Good morning. Terima kasih bersama dengan kami di MHI pastinya untuk berkongsi kepada mereka yang masih lagi ada pertanyaan di sini dan sana. Kita mulakan dengan Dr. Kalai dulu, boleh ya Dr. Kalai? Boleh. Okey, Dr. Kalai, sekarang ni kenapa dikatakan ada sesetengah vaksin sahaja yang sesuai untuk ibu mengandung dan juga ibu menyusu? Seperti mana yang kita nampakkan kadang-kadang slide yang dikongsi di media sosial, hanya Pfizer sahaja yang sesuai untuk ibu mengandung dan yang lain-lain tu untuk ibu menyusu. Kenapa ada kategori macam tu? Jadi biasanya semasa menjalankan kajian klinikal ataupun percubaan klinikal, beratusan hinggalah beribu orang dijadikan sukarelawan. Tetapi bila menjalankan kajian sedemikian, golongan orang yang mengandung itu terkecuali disebabkan mereka ini adalah golongan yang vulnerable ataupun rentan. Dan dari segi perubatan mereka biasanya dikecualikan. Jadi dari segi kajian pada wanita yang mengandung memang datanya terhad. Apa yang kita peralohi sekarang ialah data selepas digunakan vaksin di mana kita lihat beratusan orang di Amerika Syarikat terutamanya menggunakan vaksin mRNA, lebih 120,000 orang telah menerima pun vaksin mRNA ini, Pfizer dan Moderna, dan melalui apa yang kita lihat mereka adalah selamat dan juga dari segi kelahiran mereka adalah selamat juga. Jadi vaksin mRNA diguna pakai untuk wanita mengandung. Itu adalah dari segi kajiannya. Okey, baiklah. Sedikit sebanyak memberi penerangan juga kepada kita kan mengapa setengah vaksin itu sesuai dan setengah itu tidak. Kita kembali bersama dengan Dr. Muniswaran pula. Doktor, kenapa dikatakan 14 minggu hingga 33 minggu sahaja tempoh kandungan ataupun usia kandungan yang sesuai untuk ibunya mengambil vaksin? Well, terima kasih Syuhada, soalan yang sangat popular. Oh, nama saya Agil, Syuhada yang tadi tu. Tapi tak apa, Doktor. Teruskan, Doktor. So, soalan yang sering kali ditanya oleh setiap ibu, kenapa window period antara 14 hingga 33 minggu? Okey. Sebenarnya inilah period yang dicanangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kita rasa ialah paling selamat kepada ibu mengandung dan juga paling selamat kepada bayi. So kenapa selepas 14 minggu? 14 minggu ini diibaratkan sebagai first trimester. Satu jangka masa waktu yang sangat penting dari segi perkembangan struktur dan perkembangan organ baby. Walaupun kita tahu vaksin itu selamat, tidak menyebabkan apa-apa kecacatan ataupun masalah dari segi struktur kepada baby, waktu selepas 14 minggu ialah waktu di mana risiko keguguran adalah lebih rendah dan waktu di mana struktur dan organ baby semua sudah pun terbentuk. So sebab itu kenapa kita galakkan untuk mengambil vaksin yang paling selamat selepas 14 minggu. So kenapa 33 minggu pula? So kita perlu appreciate 2 point. Satu, kalau seorang ibu itu mengandung dan kalau seorang ibu itu berisiko tinggi, implikasi COVID-19 ke atas kesihatan ibu yang mengandung dan bayi adalah lebih tinggi.
Contohnya, keperluan untuk kemasukan ke ICU lebih tinggi kalau mengandung dan berisiko. Baik. Keperluan untuk bantuan pernafasan, keperluan untuk pembedahan cesarean section dan keperluan untuk kelahiran peramal tinggi. Baik, So doktor. wajarnya risiko ini adalah lebih tinggi kepada trimester kedua dan trimester ketiga. So oleh sebab itu, kita nak semua ibu mengandung complete vaksinasi sebelum trimester ketiga. Okey. Sebab itu kita galak sebelum 33 minggu. Okey, itu dia penjelasan kenapa kita harus ada jangka masa iaitu 14 minggu usia kandungan sehinggalah 33 minggu usia kandungan. Kita juga ada Nurul Ashikin Amran ataupun mungkin lebih senang untuk kita panggil Ashikin. Ashikin, Puan Ashikin mungkin boleh kongsikan juga. Puan Ashikin merupakan ibu yang menyusukan anak dan juga telah pun mengambil vaksin AstraZeneca baru-baru ini untuk dos yang pertama. Perjalanan dia secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan apa persediaan Puan Nur Ashikin sebelum mengambil vaksin AstraZeneca? Okey, saya ibu kepada seorang anak perempuan yang berumur 17 bulan. Okey. So sebelum tu saya memang agak confused sikit nak daftar vaksin ke atau tak kan. Tapi sebab sekarang ni kita dah banyak informasi di media sosial. Jadi di MySejahtera, even saya pun sebelum pergi vaksin saya baca dahulu, buat study sikit kan, boleh ke tak untuk ibu menyusui ambil, sebab saya memang risau sebab kita ada anak kan. Okey. Tapi alhamdulillah Puan Nak ni. Ya, silakan teruskan saja. Dan pada 24 Mei tu saya terus pergi dan kita jangan risau sebab kat sana ada consultation area yang mana kita boleh tanya macam-macam pada doktor kalau kita ada ragu-ragu kan. Okey, apa soalan-soalan yang Puan Nurul Ashikin tanya? Mungkin boleh bagi idea kepada ibu-ibu untuk tanya apa kepada doktor nanti bila mengambil vaksin. Sama ada benda ni akan ada efek tak kepada anak saya kena stop breastfeeding atau tak. Tapi alhamdulillah sebab dekat dalam media sosial JKJAV kan, dekat situ dia dah inform kata untuk AstraZeneca actually boleh diambil untuk ibu menyusu. Dan dalam WHO website dia dah cakap, dia kata once ibu menyusu dah vaksin, kita boleh teruskan menyusukan anak seperti biasa. So tak perlu nak stop kat situ. Okey, Puan Nurul Ashikin, apa berlaku selepas mengambil dos pertama AstraZeneca ni? Adakah susu drop ataupun berlakunya pengurangan susu ataupun apa-apa kesan sampingan sebelum tu? Okey, selepas lebih kurang 6 jam saya ambil vaksin, memang saya demam panas yang dah lama saya tak rasa demam tu. The highest temperature saya pergi dalam 38.7. Tinggi. Tinggi, tapi saya breastfeed seperti biasa dan anak saya okey je. Cuma saya pada saya memang sakit kepala, demam, dan kalau orang lain saya tengok kuat makan, ada orang lain kuat makan tapi saya tak ada selera. Jadi side effect tu berbeza kan. Tapi alhamdulillah anak saya tak ada masalah sampai sekarang. Okey, Dr. Kalai. Dr. Kalai dengan saya ya. Okey, Dr. Kalai, macam sekarang ni keadaan berlaku apabila ibunya yang sedang mengandung positif COVID-19, pasti anak akan juga turut terjangkit dengan keadaan ini juga positif COVID-19. Jadi apakah tindakan daripada pihak KKM sendiri apabila melihat keadaan ini berlaku dan hanya satu pilihan atau iaitu Pfizer sahaja setakat ini yang dikatakan dibenarkan untuk diberi kepada ibu-ibu mengandung, ibu hamil ini. Jadi adakah tindakan untuk mempercepatkan ibu hamil mendapat vaksin ini diterima pakai ataupun bagaimana? Ya, macam Dr. Muniz telah terangkan, wanita yang mengandung memang ada sedikit tinggi dari segi gejalanya apabila mereka mengandung dan mengelak COVID. Tetapi dari segi kajian, memang data dari segi pemberian vaksin itu terhad. Buat masa ini memang ada berbilangan kajian yang sedang dilakukan khasnya kepada wanita yang dah masuk lebih kurang 30 minggu dan daripada mereka yang terdidik itu kajian dilakukan untuk sama ada membawa adverse event kepada ibu, kepada bayi dalam kandungan selepas dilahirkan. Dan juga kepada susu ibu. Jadi daripada ini kita bolehlah memastikan sama ada vaksin-vaksin yang diguna pakai sekarang sesuai untuk semua ibu mengandung atau tidak. Buat masa ini memang vaksin Pfizer itu disyorkan untuk ibu mengandung dan juga untuk ibu yang menyusu.
Jadi Baik. itu adalah untuk KKM. Ya. Kerana pastinya kajian ini dilakukan satu persatu dengan lebih detail kan supaya tidak ada yang berlaku masalah-masalah sampingan selepas ini. Doktor, kita bersama juga dengan Dr. Muniswaran. Dr. Muniswaran, soalan daripada salah seorang rakan kami di Facebook. Kalau macam selepas diambil, kita terima vaksin itu barulah tahu mengandung. Bagaimana dengan keadaan itu? Adakah masalah terganggu terhadap kandungan tersebut ataupun bagaimana? So, walaupun secara lazimnya kita galakkan untuk ambil vaksin selepas 14 minggu. Tapi sekiranya selepas dos yang pertama mereka mengandung, mereka ada 3 option. So, saya rasa sewajarnya ialah paling bagus untuk berbincang dengan doktor pakar yang merawat kita. So, 3 option. Option yang pertama untuk ambil 1 dos saja dan ambil dos yang kedua selepas 14 minggu. Option yang kedua untuk ambil 1 dos saja sebab ada kajian menunjukkan 1 dos pun cukup efektif walaupun kita actually recommend 2 dos. Option yang ketiga, kalau ibu tu berisiko tinggi, dikategorikan sebagai sangat berisiko tinggi, it is okay untuk complete dos yang kedua pada trimester yang pertama kerana kajian menunjukkan bahawa vaksinasi untuk trimester pertama memang selamat, tidak menyebabkan masalah kepada baby. Okey. Okey, doktor. Contohnya kalau mereka yang merancang untuk hamil pula bagaimana? So, kita tahu vaksin ini tidak menyebabkan apa-apa masalah dari segi kesuburan. So, sekiranya mereka ambil vaksin dan mereka nak mengandung, boleh. So, ada ramai maklumat yang menyatakan kena tunggu 3 bulan, 2 bulan. Ini bukan maklumat yang sebenar. So, vaksin tidak menyebabkan masalah kesuburan, tidak menyebabkan kesukaran untuk mengandung. Itu dia penjelasannya sebab banyak sangat artikel yang bercampur baur dengan keadaan maklumatnya. Hari ini penjelasan untuk kita semua supaya kita tahu. Okey, yang terakhir daripada Nurul Ashikin, sedikitlah secara ringkas apa nasihat Ashikin kepada mereka yang masih lagi ada perasaan was-was untuk mengambil vaksin bagi ibu menyusu dan juga ibu mengandung ni, Ashikin. Okey, pertama sekali kita kena banyakkan pembacaan lah untuk ibu yang menyusu kan. Setuju. Jangan risau, kita boleh juga tanya kepada kawan-kawan kita yang dah ambil vaksin, yang menyusukan anak kan. Sebab kita kena faham setiap orang side effect mungkin berbeza. Macam suami saya, dia tak demam, saya pula demam. So berbeza setiap orang, jangan risau. Dan bagi saya, kalau kita dah pergi sahaja dan di sana ada consultation area. So kita boleh tanya dengan doktor. Ya. Best lah keluarga Puan Nurul Ashikin. Semua dah dapat. Suami pun dah dapat ya? Dos pertama. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Nurul Ashikin. Okey, Dr. Kalai, mungkin nasihat daripada Dr. Kalai sendiri dengan keadaan semasa sekarang ini dan juga bagaimana kita ingin mengembangkan lagi kecanaan rakyat Malaysia untuk pengambilan vaksin ini bagi golongan ibu mengandung dan juga ibu menyusu. Silakan Dr. Kalai. Yang penting ialah vaksin semua selamat dan telah diuji. Dari segi penggunaannya pun telah terbukti. Dia dapat mengurangkan gejala dan kemasukan ke dalam hospital dan juga kurangkan kematian. Jadi apabila mereka diberitahu untuk menerima vaksin, semua yang layak perlu mengambil vaksin. Ini penting. Dan semasa menunggu untuk dapatkan vaksin, kena amalkanlah SOP. Iaitu membersihkan tangan, pakai mask, dan juga jaga distance dengan orang-orang lain khasnya yang bergejala itu sebab kita tak tahu bila boleh terkena COVID. Ini amat penting. Jadi menunggu vaksin itu penting juga tetapi yang penting ialah menjaga diri. Itu sangat penting. Dan dari segi pemberian vaksin, setiap hari kita pun menambahkan KKM dan juga MOSI telah menambahkan pusat-pusatnya. Baik. Dan juga bilangan dos diberi. Jadi akanlah sampai kepada semua orang yang layak untuk menerima vaksin. Ya, kita tunggu sahaja giliran dan insya-Allah dipercepatkan. Terima kasih banyak-banyak Dr. Kalai di atas penerangannya. Dr. Kalai Rasu M. Perizami, Pengarah Institut Penyelidikan Klinikal Institut Kesihatan Negara. Kita juga ada Dr. Muniswaran, anak lelaki Ganesham, pakar Maternal Fetal Medicine Hospital Kuala Lumpur dan juga Nurul Ashikin Amran, penerima vaksin ibu menyusu yang telah pun mendapat dos pertama AstraZeneca. Terima kasih kesemuanya bersama dengan kami.
Assalamualaikum, bye-bye. Okey, itu dia. Assalamualaikum. Ya, okey. Itu dia berkongsi dengan kita keadaan dan juga pengalaman sendiri untuk kita lebih cakna dengan keadaan semasa. Dan bukan itu sahaja, informasi yang terkini, pengamal media ataupun petugas-petugas media Barisan Hadapan yang kita katakan ini juga bakal mendapat suntikan vaksin mulai Rabu ini. Ini apa yang dikabarkan oleh YB Khairul Jamaluddin yang sudah berdaftar akan menerima suntikan vaksin bermula hari Rabu ini. InsyaAllah lah kita ni kan sentiasa kena keluar. Lebih-lebih lagi mereka yang ada siaran langsung dan sebagainya amat khawatir ya setiap kali nak keluar rumah ni. Risau. Jadi pastinya kita menanti giliran kita semua. Baik, itu sahaja perkongsian untuk saya. Fatri ada satu perkongsian yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda semua penonton Malaysia hari ini. Silakan Fatri Yahya. Baik, terima kasih Adim. Dan saya pun, itulah ketika saya membaca coretan ini, ternyata setiap perenggan itu sangat bermakna. Ini tentang 10 hari diambil, perjuangan dan perjalanan seorang insan yang diuji dengan COVID-19 dan juga struggle ataupun survival yang betul mendebarkan. Bersama dengan Datuk Kamarul Muhammad, Presiden Ansara dan juga Grup CEO Usman Berhad untuk berkongsi sesuatu yang cukup bermakna bagi saya kerana setiap coretan itu sangat-sangat memberikan kesan yang mendalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Fitri. Baik, Datuk. Saya membaca anekdot itu. Saya lihat pada peringkat awal, panjang coretannya. Namun saya tak dapat lepaskan satu pun ayat ataupun perenggan di situ kerana setiap transisi itu ada debaran yang sangat-sangat saya rasa, wow, hebat. Tapi saya tertarik dengan bila mana ada satu perenggan tu menyebut bahawa ketika second intubation, yang mana doktor menyuruh Datuk untuk menghubungi ahli keluarga, tapi Datuk ketika itu menolak dan hanya dapat bercakap dengan isteri. Malah sempat memberikan wasiat. Jadi bagaimana saya lihat struggle itu sangat perkara yang cukup besar sebab ia melibatkan, doktor kata, ini sesuatu yang sangat serius, hidup mati. Macam mana keadaan ketika itu? Mungkin dapat Datuk imbas kembali. Ya. Sekali lagi, sebelum saya mulakan, saya harap apa yang saya cakap ni mendapat guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada saya lah. Hopefully apa yang saya share hari ini menjadi pengajaran untuk kita semua. Dan the fact that saya diberi peluang kedua untuk hidup ni adalah untuk share, saya rasa, apa yang saya go through dan hopefully menjadi pengajaran kepada semua. Memang betul pada saya memang happy lah dapat been extubated selepas 6 hari been put in coma. So tapi situasi saya berubah very quickly daripada keadaan baik kepada keadaan tidak baik. Pada malam tu dalam lebih kurang pukul 12 malam saya having really a problem nak bernafas. Mereka dah cuba saya dalam prone position dan sebagainya, tapi kita tengok SpO2 and then every breath yang saya ambil, every move that I make is a pain for myself. Terasa kesakitannya. And I think it's very clear there is no choice but I have to go for the second intubation. Dan datang seorang doktor cakap we have to call your family, and you can imagine pukul 12 malam, pukul 1 pagi, you don't receive a call pukul 1 pagi to tell and good news lah. Biasanya especially you dalam hospital. Jadi saya at that time refused to call kerana saya tidak mahu membimbangkan keluarga saya. Tetapi because of the situation, doktor kata this is probably the last chance. Kalau awak tak call pun saya akan call. So I have to choose siapa yang saya nak call. Saya decided to call isteri saya. She is very strong. She has been a pillar of my strength. So I call her just to tell her. And it's very difficult lah. Tengah-tengah malam pukul 1 pagi itu bagi tahu. And you also having trouble breathing. You gasping for air. Setiap nafas kita yang diambil is you are struggling for that. Dan dalam masa yang singkat saya bercakap tu, saya minta dia jaga diri dia, jaga anak-anak, dan sempatlah menjadi sedikit wasiat. Because at that time saya rasakan because dengan kesakitannya, dengan riak muka para doktor dan nurses, walaupun mereka ditutup dan sebagainya, you can almost see from their eyes that you are saying this is very serious. And I know that I will be put in sleep, that the sleep that I may not wake up again. So jadi saya merasakan ketakutan, but I never give up. Saya sepanjang daripada katil saya ke bilik intubasi dekat sahaja, saya berdoa, minta daripada Allah SWT
supaya saya hidup lagi lah dan bertemu dengan keluarga kembali. But you have to be strong at that time. Datuk, ketika saya membaca itu, lebih kurang 150 suntikan kesemuanya dengan kesakitan, dengan kesan ubat lagi kan. Mungkin pada masa yang tertentu kita akan rasa macam halusinasi dengan nak mendengar nasihat doktor, dengan empathy, kesakitan, struggle. Macam mana Datuk mendapat kekuatan dalaman? Sebab kalau saya lihat kepada kata-kata isteri Datuk, kalau tak kuat, kalau giving up, susah untuk mencipta motivasi kan. Dalam keadaan yang sakit, yang pada itu doktor katakan mungkin 50-50, chances very low. Macam mana Datuk dapat satu kekuatan baru? Berperang dengan diri sendiri dan juga hubungan dengan Allah Ta'ala. Silakan. Saya rasa it's very difficult, very easy for you to give up dalam ICU lah. I think this is one thing that I would like to give advice, because dalam ICU condition is memang menakutkan, dan kita dengar bunyi-bunyi mesin, kita dengar lautan orang sakit dan sebagainya. It's so easy to give up, but this also bagi kita semangat untuk melawan. Okay? Kerana dengan musibah itu, it give you the strength. Dan bagi saya juga, saya rasa doa daripada kawan-kawan, keluarga dan semuanya. Dan saya rasa banyaklah begitu. Semangat daripada saya, dan I didn't know for the fact, but it has given me the strength. And all my life, saya never give up. And I know give up is not option, because kalau kita give up, I'm not standing here to tell you the story. Jadi saya rasa it's very penting sekali, very strong feeling untuk melawan apa yang di all my life saya always have positive outlook, and then I think when we go there, kena get away from listening cerita-cerita buruk dan sebagainya. Kita kena set our mindset supaya kita lebih positif dan melawan benda-benda buruk di dalam hati kita. It's so easy to give up in the ICU lah sebenarnya. Datuk, bagaimana melihat komitmen dan juga kesiapsiagaan serta kebaikan para petugas? Datuk ada menyebut bahawa kadang-kadang rasa macam malu sebab dilayan begitu baik, dilayan dengan begitu sempurna sepanjang tempoh berada di hospital, Datuk. Ya, pertama sekali saya nak cakapkan ribuan jutaan terima kasih kepada kaki tangan Hospital Sungai Buloh. I mean, they are the one real hero, okay? Hero dan heroine di sana. Saya tidak, there's not enough word untuk mengatakan terima kasih saya kepada mereka. Mereka bekerja bertumpul lumus tanpa siapa mereka melihat semua orang. 14 hari saya dalam ICU, 10 days saya dalam koma. I mean, you cannot clean yourself. Your dressing has to be clean every day. Mereka pamper kita. You have almost one-to-one dengan nurse, and nurse juga ganti every 2 hours. Jadi even though kita tak ada relationship secara personal, tapi mereka lah secara berkumpul adalah mereka yang punya hati yang mulia, okay? Never ask for anything back, all they want is just to survive. Jadi saya rasa saya agak kadang-kadang saya malu dengan how nice they treat us, because kita tak buat, kita tak treat ourselves that nice, okay? They clean our wound like wound dia orang sendiri, okay? Jadi saya sungguh terkesan, humble by the kindness yang ditunjukkan oleh petugas di Sungai Buloh. Datuk, ketika dimaklumkan Datuk akan bersiaran pada pagi ini, saya melihat banyak sekali mesej kami terima, dan ternyata Datuk ni seorang yang amat disayangi lah oleh orang sekeliling, sebab ramai menilai Datuk sebagai seorang yang sangat dedikasi, yang seorang intelektual yang sangat memberikan inspirasi. Jadi apakah lepas ini Datuk ada perancangan untuk, saya rasa perkara ini perlu dikongsikan, sebab ia bukan hanya tentang sakit, tapi juga tentang spiritual, tentang perjuangan, tentang survival, tentang bagaimana melihat hidup yang mungkin berubah selepas ini. Dan saya lihat ketika Datuk menulis tentang dah dapat berbasikal, dapat berjalan kaki, ada masa lebih untuk tafakur dan sebagainya, ini satu keajaiban yang Allah kurniakan untuk Datuk sendiri. Silakan. Saya rasa COVID diturunkan di dunia ini for different reason, for different people. Okay, setiap orang ada tujuan dia masing-masing.
Tapi kita tidak dapat nafikan ini has obliterated everything along the way. Okay, ekonomi rosak, perhubungan keluarga pun terjejas kerana kita tidak berjumpa dan sebagainya. Dan secara individual setiap orang ada berbeza kesannya. Mungkin saya untuk diberi peluang untuk share dan juga berfungsi apa yang kita ada dan apa yang saya perolehi daripada ilmu dan sebagainya, dan bagi saya this is very important, kita teruskan ini. For me sekarang ni bagi saya yang paling penting, saya rasa saya hendak kalau boleh semua orang patuhi SOP, get yourself vaccinated. Okay, kalau kita nak consider yang takut sangat anti-vax ni, kita nak masa kecil pun kita take vaccine, nak pergi haji pun kita take vaccination. So and I think JKJ has done a very good job to bring a lot of vaccine to the country, a lot of choices. So please get ourselves vaccinated. I would like to advocate this. Untuk kita teruskan flatten the curve, dan juga bersama-sama kita patuhi SOP. Kadang-kadang kita sebenarnya SOP ni kita tak perlu tunggu kerajaan ataupun sesiapa saja keluarkan SOP. We are born as a leader. Humans are a leader among ourselves. Dalam keluarga kita leader ourselves. Jadi kita harus take care of our own circle of family first, kawan-kawan dan sebagainya, making sure that kita follow this. Even for Muslim, Prophet Muhammad already say, when there is a pandemic, you always stay in your, if there is pandemic, don't go there. Kalau you already dalam kawasan tu, quarantine yourself. So for orang Islam, siapa lagi kita nak hadapkan, kiblatkan, melainkan Prophet Muhammad. So Prophet already said, so maybe we should follow this, and then let's listen to that lah. Okay, for me sekarang ni saya rasa I would like to advocate very strongly that kita patuhi SOP dan get ourselves vaccinated secepat mungkin. Baik, terima kasih untuk Datuk Kamarul Ar Muhammad, Presiden Ansara Malaysia, dan Grup CEO Semua Berhad, perkongsian yang cukup manfaat. Anda boleh baca selanjutnya anekdot yang ditulis di laman Facebook yang memang viral, yang memberikan banyak sekali perkara-perkara penting dalam kehidupan ini. Terima kasih lagi untuk Datuk. Sebuah inspirasi kebangkitan selepas ujian COVID-19. 10 hari diambil, bertarung nyawa, koma dan sebagainya, tapi Allah mengizinkan untuk kembali sebagai khalifah menyebarkan ilmu di muka bumi ini. Baik, dan kita banyak lagi perkongsian untuk kita warak-warakkan kepada anda, termasuk pelbagai cerita inspirasi. Kembali sebelah sini di MHI. Kupasan menarik menanti anda minggu ini. Penugasan Barisan Hadapan dan Sukarelawan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC MITC Melaka. Ingin mendema darah dalam situasi pandemik COVID-19? Mari ketahui prosedurnya. Program ingatan ukhuwah dari Bumi Amerika buat rakyat Malaysia. MHI setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hanya di TV3. Okey, siapa yang tak suka pada wangian ya? Saya memang sentiasa dikelilingi dengan wangian. Dan pagi ini pun bersama dengan dipanggil sebagai lelaki minyak wangi, Ahmad Iqbal, pengasas Iqbal Perfume. Baik, Tuan Iqbal sebagai pengumpul lebih 50 jenama minyak wangi yang terbangsa, dan kita dapat bersama dengan beliau. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Jelas suara saya di sana? Jelas, sebagai penyanyi lagi pun. Baik, tadi saya sebutkan anda sebagai pengumpul minyak wangi sejak zaman prasekolah lagi. Apa yang membuatkan anda berada dalam lingkungan inspirasi wangian ini? Silakan. Betul. Assalamualaikum semua kepada penonton semua. Saya baru saja bersiaran dekat sini kan. Jadi salam perkenalan juga, nama saya Iqbal. Jadi saya sebagai seorang pengumpul minyak wangi lebih 50 jenama antarabangsa, yang mana setiap satu botol saya beli dengan harga lebih RM2,000 ke RM3,000 lah. Jadi saya telah melaburkan lebih RM40,000. Dan itu bukan semata-mata kerana hobi ataupun minat, tetapi bagi saya itu adalah tanggungjawab saya untuk menghasilkan minyak wangi jenama IBA, jenama tersendiri yang satu bawaan ini tidak sama di antarabangsa, hanya satu bawaan ini. Maksudnya satu-satu bawaan IBA ini tidak sama dengan yang lain.
Satu untuk lelaki dan satu untuk wanita. Jadi begini tuan-puan, saya sebenarnya terinspirasi untuk menghasilkan minyak wangi IBA ni kerana saya selalu pergi ke luar negara dan saya belajar tentang minyak wangi juga kan. Jadi cuma terkilan, sepatutnya sekarang saya berada di France selama 3 bulan untuk belajar tentang minyak wangi saja, mendalami bagaimana pembuatan minyak wangi, bagaimana sejarah minyak wangi dan bagaimana minyak wangi dihasilkan. Jadi untuk Iba Perfume juga tuan-puan, tuan-puan beruntung sebab kita sebenarnya tidak pasarkan secara meluas. Maksudnya saya tidak ada ejen, tidak ada stokis, tidak dijual di pasar raya biasa atau kedai runcit kerana ini adalah produk premium. Jadi tuan-puan, kalau nak beli, boleh ambil gambar di skrin TV yang bagi saya sangatlah murah dan saya bagi tahu kenapa tuan-puan beli adalah ia berbaloi atau tidak. Jadi dengan harga 170, tuan-puan akan dapat satu kotak intas yang untuk wanita dan satu kotak untuk lelaki, Desire. Tapi sebenarnya saya suka juga pakai yang wanita dan ramai juga wanita suka pakai yang lelaki. Dan yang bagusnya lelaki dia blend apabila seorang yang merokok, dia akan hapuskan bawah rokok. Dan kepada 50 orang terawal akan saya berikan beg ini yang sangat cantik. Jadi tuan-puan, kepada 50 orang yang buat pembayaran terawal sekarang, WhatsApp saja, jangan hubungi. WhatsApp saja terus di nombor 012-733-4444 dan dia akan habis dalam beberapa minit saja lagi. Jadi saya bagi tahu kenapa tuan-puan memilih Iba Perfume. Pertama, ia adalah custom yang mana untuk brand Iba saja dari Europe. Kenapa Europe? Europe adalah negara utama pengeluar minyak wangi. Dan saya terinspirasi apabila saya pergi ke sebuah istana yang berkeluasan 10 hektar di mana setiap penjuru kediaman tersebut meletakkan minyak wangi. Dan yang kedua, saya inspirasi juga ketika saya berada di sebuah penginapan hotel antara yang termahal di dunia. Saya berada di sana selama 9 hari di Dubai, Atlantis dan saya belajar ada satu butik yang kecil saja bernilai RM4,000 minyak wanginya. Jadi situ saya belajar dan sehinggalah saya menghasilkan dengan hasil usaha keras saya. Setulus hati saya katakan bahawa ini adalah karya yang saya sangat sayang. Karya yang saya akan kenang sehingga saya mati. Jadi tuan-puan, dengan harga 170, tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita, sangat berbaloi. Dan ini kalinya saya tidak tahu saya bila lagi akan bersiaran di TV3 ini. Jadi WhatsApp segera dan tuan-puan juga akan dapat kotak yang eksklusif lah untuk diberikan hadiah ataupun hantaran. Jadi dalam ini ada 2 kotak minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita. Dan kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran, WhatsApp sekarang akan dapat percuma beg itu. Dan begini, saya sebenarnya untuk membuat minyak wangi ini telah menukar kilang sebanyak 20 kali. Saya bertukar-tukar kilang sehinggalah saya kata, oh ini yang saya nak. Dan saya pastikan dia tidak pening, tidak hapak, tahan lama dan setaraf dengan bawang international. Jadi sukar untuk saya jelaskan bagaimana bawangnya. Dia tidak terlalu manis, tidak terlalu kelat dan tidak terlalu hot ataupun spicy. Sebab kita nak campuran bawang yang semua orang sesuai pakai. Jadi saya terkejut juga ramai yang daripada koleksi minyak wangi yang harga ribuan ringgit, mereka bertukar kepada Iba Perfume. Jadi tuan-puan, ambil gambar poster yang tertera di kaca TV dan terus buat pembayaran sebab dia akan hilang dalam masa beberapa minit saja lagi. Jadi ambil gambar sekarang di kaca TV dan terus buat pembayaran. Dan kita untuk menghasilkan Iba Perfume ini, 50 ml EDP 60% parfum, untuk menghasilkan satu botol satu jenis bawang ini memerlukan lebih 200 campuran bahan. Yang itu saya janji dan saya akan jamin ia akan puas hati dan tidak pening. Sebab saya juga mempunyai alergi pada bau. Dan minta maaf, kita tidak ada ejen dan juga stokis demi menjaga premium sebuah produk. Dan saya telah pun jelajah lebih 15 buah negara untuk belajar juga tentang minyak wangi dan saya sendiri selalu berjumpa dengan orang. Tidak kira orang yang berkerjaya maupun orang suri rumah, berada di rumah. Saya rasa wangian itu adalah satu maruah dan jangan risau. Bagi saya beginilah. Kalau tuan-puan beli minyak wangi ini dengan harga 170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak kan. Jadi bagi saya kalau andai kata tuan-puan tidak minat, tidak suka dengan bawang ini, saya rasa tuan-puan berbaloi berbanding saya membeli minyak wangi dengan harga RM3,000 sebotol. Dan di belakang saya inilah sebenarnya koleksi minyak wangi yang saya tak boleh tunjukkan secara jelas sebab ini produk antarabangsa kan.
sebab copyright. Tapi inilah koleksi di dalam bilik tidur saya yang mana ini sebahagiannya saja. Sebotol ini pun RM3,000, ada yang RM2,000. Jadi begitu saya belajar dan kalau tuan-puan biasa memakai minyak wangi harga ribuan ringgit, agak senang untuk biasakan dengan Iba Perfume sebab begini bauan dia, bauan premium. Jadi mungkin ada antara kita tidak mampu untuk membeli minyak wangi yang harga RM1,000 sebotol, RM2,000 sebotol, cuba pakai. Ataupun yang berkemampuan pun kita lebih membeli benda lain kan. Jadi Iba Perfume adalah bauan eksklusif yang mana satu-satu di Asia kerana kita mempunyai sijil. Itu yang berani. Kita mempunyai note tersendiri dan berdaftar dalam Persatuan Dunia. Jadi terakhir, ambil nombor telefon sebab kita dah nak berakhir. WhatsApp saja, jangan call. WhatsApp saja. WhatsApp segera. Okey. Baik. Okay, terima kasih untuk Iqbal yang mempromosikan dengan begitu mendalam, terperinci dan teliti tentang wangian antarabangsa yang penuh dengan inspirasi. Sekali lagi terima kasih. Ani macam mana mendapat aura wangian tu? Betul. Saya sebenarnya pernah juga temu bual dia. Wangi betul bila dia spray satu studio boleh bau. Kan? Okey, kita akan, ialah sebab dia akhir-akhir rancangan ini, esok kita akan kongsi banyak lagi. Cuma sekarang ini mungkin nak sentuh sikit apa yang menarik di Akhbar Harian. Ya. Ada beberapa cerita menjadi pilihan penerbit. Kalau di Harian Metro, dia ada satu kejayaan seorang anak muda ini yang telah pun melanjutkan pengajiannya di USNA pada tahun 2017. 28 Mei lalu telah pun tamat pengajian, yang mana individu ini iaitu namanya Pegawai Kadet Kanan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Muhammad Ahmad Yusof yang turut dihadiri Saadun bersama isteri iaitu mak dan ayah dia di Annapolis, Maryland, Amerika Syarikat. Bukan senang ya. Okey, dan juga tak kemas kini Mas Sejahtera, salah ke tidak? Tapi tak boleh di compound walaupun salah, tapi taklah sampai kena compound ya. Tapi kadang-kadang saya lihat pengawal keselamatan banyak membantu ya. Betul. Mereka kata okey, kena kemas kini, kena buat itu. Jadi kita beri kerjasama untuk memberikan yang terbaik, yang terkini. Jadi tak ada dina lah sebab mungkin ni ada isu-isu begitu. Moga melegakan rakyat ya yang mungkin ketika ini stres. Kita harap tidak lagi sebarang SOP yang merumitkan sebab kita nak memudahkan urusan semua orang. Ya, jadi kita belajarlah, kalau tak tahu belajarlah cara macam mana nak refresh ataupun kemas kini data tu supaya yang terkini dapat diberikan kepada data yang kita inginkan. Okey, kita jumpa esok dengan topik yang lebih menarik lagi, Fatri. Wangian apa yang paling membahagikan? Wangian anak saya. Wangian cinta. Okey. Kelas. Okey, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bukan masanya untuk kita berbalah, mencari salah, menuding jari tanpa arah. Apa yang penting ialah semoga kita terus cekal, berbakti, mengatur langkah menuju kemenangan, iaitu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. InsyaAllah kalau kita berusaha dan kita tawakal pada Allah SWT, kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 dalam negara ini. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia luar biasa.